Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu sekali lagi untuk membaca kitab Qurratul Ain karangan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, yang mana kitab Qurratul Ain ini adalah merupakan huraian Al-Imam Al-Hattab terhadap Syarhul Jalalil Mahalli, yang Syarhul Jalalil Mahalli adalah merupakan huraian kepada Matnul Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada kita dan menjadikan kita di kalangan mereka yang dapat mendalami dan memahami apa yang dimaksudkan di dalam hadis ini, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan meneliti sedikit perbahasan yang berkait dengan isu yang dibincangkan pada minggu lepas, iaitu apa yang perlu dilakukan oleh seseorang mujtahid sekiranya beliau mendapati dua dalil yang setiap satunya adalah khas, kemudian dalil khas yang pertama bertembung dengan dalil khas yang kedua, maka apa yang perlu dilakukan oleh seseorang mujtahid. Dan dalam pertemuan lepas kita telah nyatakan bahawa secara konsepnya apabila seseorang mujtahid dapat mendapati satu jalan keluar dengan si mujtahid tadi dapat mengetahui berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam dalil-dalil yang lain, bahawa dalil yang pertama contohnya merujuk kepada satu keadaan, manakala dalil yang kedua pula merujuk kepada satu keadaan yang lain, maka ketika itu berlakulah konsep gabungan di antara dua dalil, iaitu menyatakan bahawa dalil yang pertama yang berstatus khas itu bukan merujuk kepada keadaan yang sama yang ditunjukkan oleh dalil yang kedua. Sebaliknya dalil khas yang pertama menunjukkan kepada satu situasi, dan dalil khas yang kedua pula menunjuk kepada satu situasi yang lain, iaitu bukan situasi yang sama dengan situasi dalil yang pertama. Namun kalaulah si mujtahid tadi tidak mendapati cara gabungan ataupun cara tidak mendapati sebarang petunjuk yang menunjukkan bahawa dalil khas yang pertama dengan dalil khas yang kedua, beliau tidak mendapati sebarang petunjuk yang menyatakan bahawa ada dua situasi yang berbeza. Sebaliknya si mujtahid memahami bahawa dalil yang pertama dengan dalil yang kedua yang bertembung itu sebenarnya merujuk kepada satu situasi yang sama, maka ketika itu sekiranya si mujtahid tadi mengetahui antara dua dalil khas itu mana yang lebih awal, mana yang lebih kemudian dari sudut kalau ayat Quran dari sudut penurunannya kepada Nabi, kalau dari sudut sabda Nabi maknanya kita tahu dari sudut tarikh. Si mujtahid tahu dari sudut tarikh sabdaan yang pertama ini berlaku pada bila, dan sabdaan yang kedua pula berlaku pada bila, dan tahu mana satu yang lebih awal daripada yang satu lagi dari sudut sejarah ucapan Nabi itu sendiri, tarikh ucapan Nabi itu sendiri. Maka kalau si mujtahid tadi tahu mana satu yang lebih awal, mana satu yang lebih akhir di antara dua sabdaan tersebut ataupun dua ayat Quran tersebut, atau antara ayat Quran dengan hadis itu mana yang lebih mula-mula datang, mana satu yang lambat datang,
Maka kalau tahu, si mujtahid tadi hendaklah berpegang dengan dalil yang lebih lewat. Namun sekiranya si mujtahid tidak mengetahui antara dalil yang pertama dengan dalil yang kedua, mana yang lebih awal, mana yang lebih terkemudian, maka ketika itu si mujtahid hendaklah mengambil satu sikap, iaitu tidak membuat sebarang ijtihad berdasarkan dua dalil itu. Sebaliknya perlu berhenti, perlu mengambil sikap untuk tidak berijtihad dalam isu itu, sehinggalah beliau mendapati petunjuk lain, qarinah, dalil lain yang menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertembung, yang kedua-duanya adalah berstatus khas. Jadi dalam pertemuan yang lepas kita telah melihat apa yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki dan juga Al-Imam Al-Mahalli dari sudut contoh-contoh yang didatangkan, dan merujuk kepada contoh, kita akan ulang sikit berkenaan dengan contoh situasi seseorang mujtahid tidak mendapati cara untuk menggabungkan dua dalil khas yang saling bertembung dalam masa yang sama. Kedua dalil khas itu pula tidak diketahui mana yang lebih dahulu dan mana yang lebih terkemudian, iaitu contoh berkenaan dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fawqal izar, dengan sabdaan Nabi yang berbunyi isna'u kulla syai'in illa nikah. Kita telah mempelajarinya pada minggu lepas, tetapi perbahasan hari ini berkait dengan dua contoh ini, dua hadis ini. Jadi insya-Allah saya akan mengulang sekali lagi supaya bagi yang tidak mengikut pertemuan yang lepas atau ikut tapi terlupa dah apa yang dibincangkan pada minggu lepas, dapat mengikuti dan dapat memahami dengan baik untuk kelas pada hari ini insya-Allah. Jadi kita akan masuk kepada kenyataan Imam Al-Hattab Al-Maliki, iaitu pada ucapan beliau yang berbunyi wa illam yumkinil jam'u bainahuma wa lam yu'lami tarikh tuwqifa fihima ila zuhuri murajjihin li ahadihima. Atau boleh juga kita baca wa illam yumkinil jam'u bainahuma wa lam ya'lami tarikha tawaqqafa fihima. Ikutlah kita nak takdirkan macam mana kita nak takdirkan walam ya'lam al-mujtahidu tarikha tawaqqafa al-mujtahid, boleh juga. Kalau kita nak baca walam yu'lami tarikh pun boleh juga, maka kita akan baca tuwqifa fihima ila zuhuri murajjihin li ahadihima. Kita akan baca di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna al-imam al-Hattab al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurratil ain lahu wa lisairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala hala kaunihi syarihan li syarhil jalalil mahalli wa syarhul jalalil mahalli huwa asy-syarhu li matni al-waraqat li imamil haramain al-Juwaini radhiyallahu ta'ala anhu wa an sayyidina imam al-Mahalli wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa ulumi masyayikhihima wa talamizatihima wa qurra'i musannafatihima wa syurrahiha Allahumma amin. Qala sayyidina al-imam al-Hattab wa illam yumkinil jam'u bainahuma wa lam yu'lami tarikh tuwqifa fihima ila zuhuri murajjihin li ahadihima. Sekiranya tidak mampu untuk digabungkan di antara kedua-duanya, iaitu di antara dua dalil yang mempunyai kalimah khas dalam setiap dalil tersebut, iaitu si mujtahid tidak mendapati sebarang petunjuk yang menunjukkan bahawa hadis khas yang pertama merujuk kepada satu situasi, manakala hadis khas yang kedua merujuk kepada situasi yang lain, si mujtahid tak mendapati petunjuk ke arah itu. Bahkan yang terpampang di hadapan matanya adalah dua hadis yang saling bertembung ini merujuk kepada satu situasi yang sama. Maka kalau dia tak mampu nak menggabungkan kerana dia mendapati dua hadis itu merujuk kepada satu situasi yang sama, walam yu'lami tarikh, dalam keadaan tarikh tidak diketahui, iaitu
Hadis yang pertama contohnya bila disebutkan oleh Nabi tahun yang keberapa, hadis yang kedua pula disebutkan oleh Nabi pada tahun yang keberapa, tidak diketahui tarikh bagi dalil tersebut, maka ketika itu sikap yang perlu diambil adalah tuqifa fihima, hendaklah diambil sikap berhenti pada dua dalil tersebut. Maksudnya si mujtahid tidak boleh untuk berijtihad dengan memilih salah satu di antara dua dalil tersebut kerana kedua-duanya adalah kuat, dalam masa yang sama bertembung pula, maka ketika itu konsep yang biasa kita dengar daripada para ulama, idza ta'arada tasaqata, apabila kedua-dua dalil sudah bertembung maka kedua-duanya hendaklah gugur. Apabila kedua-dua dalil bertembung, kedua-dua dalil tersebut hendaklah gugur, iaitu tidak boleh dijadikan sebagai dalil oleh si mujtahid yang tidak mendapati cara untuk menggabungkan di antara dua dalil ini. Dalam masa yang sama dia juga tidak mengetahui manakah dalil yang lebih awal disebutkan berbanding dengan dalil yang kedua. Sampai bila? Ila zuhuri murajjihin li ahadihima, sehingga zahir ataupun muncul bagi si mujtahid akan murajjih, iaitu dalil yang menguatkan salah satu di antara dua dalil khas yang bertembung tersebut. Ini telah kita bicarakan pada minggu lepas, dan kita lihat terus kepada contoh yang akan dibincangkan agak dalam pada hari ini. Misaluhu ma jaa annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila amma yahillu lirrajul min imra'atihi. Boleh juga dibaca min imra'atihi. Wa hiya haidun faqal ma fawqal izar, rawahu Abu Dawud. Wa jaa annahu qala isna'u kulla shay'in illa nikah ay al-wat'a, rawahu Muslim. Contoh dua hadis atau lebihlah, cuma datang ke sini dua hadis. Contoh dua dalil atau lebih yang bertembung antara satu sama lain dalam masa yang sama. Setiap satu dalil itu berstatus khas. Maknanya adalah merujuk kepada satu situasi tertentu, dan dalil yang pertama dan kedua seakan-akan merujuk kepada situasi yang sama. Dalam masa yang sama bertembung. Jadi dalam masa yang sama si mujtahid tidak mendapati cara untuk menggabungkan dua dalil tersebut. Dalam masa yang sama si mujtahid juga tidak mendapati mana satu dalil yang lebih awal, mana satu dalil yang paling lewat. Contoh dia apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila amma yahillu lirrajul min imra'atihi wa hiya haidun faqal ma fawqal izari, rawahu Abu Dawud. Contohnya adalah sesungguhnya baginda Nabi SAW telah ditanya tentang apakah perbuatan yang halal bagi seorang lelaki daripada isterinya. Apa yang boleh dilakukan oleh seorang lelaki, seorang suami kepada isterinya sedangkan sang isteri dalam keadaan haid. Maka baginda Rasul SAW bersabda, apa sahaja yang berada di atas kain. Rawahu Abu Dawud. Maknanya apa saja kawasan yang berada Muhammad Ahmad ni mama panggil tu. Pergi main kat atas. Pergi main kat atas. Dua orang ni pergi main kat atas. Sebab takut apa? Takut bising. Janganlah cabut, takut bapa nak guna tu. Tinggal. Takut bapa. Tapi bapa punya bateri banyak lagi ni. InsyaAllah. Okey. Sebentar tuan-tuan Kakak pun naik atas lah. Pergi apa semua, saya settlekan apa yang patut. Pergilah, bawa handset naik atas. Pergi naik atas kah? Baba nak fokus sikit mengajar ni. Cepat. Baba nak start. Orang semua tunggu baba nak mengajar ni.
Surah Fatimah, hayya bisurah. An-nas yantazirun syarhi wa ana antaziruki. Fadarsi mutawaqqifun ala tulu'iki ila ghurfatiki. Hayya bisurah ya Fatimah, hayya. Itu ai fuk. Perbahasan agak rumit pada hari ini. Takut tiba persoalan daripada anak-anak saya yang kebetulannya di bawah. Okey. Jadi tak maaf sebab apa? Tak sesuai anak-anak ada sekali. Kelas agak dalam sikit Tak sesuai untuk mereka. Belum sampai usia lagi untuk memahaminya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apakah yang halal bagi seorang suami daripada isterinya dalam keadaan sang isteri sedang dalam keadaan haid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma fawqal izar, iaitu apa sahaja bahagian jasad sang isteri yang berada di atas kain, iaitu apa sahaja bahagian badan isteri bermula daripada pusat naik ke atas, dada naik ke atas, tengkuk naik ke atas, kepala. Jadi semua kawasan ini adalah kawasan yang berada di atas kain, berada di atas kain. Jadi ini dihalalkan untuk sang suami bersedap-sedapan dengan tubuh sang isteri daripada pusat naik ke atas. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Dan kata para ulama termasuk jugalah apa yang berada bahagian tubuh isteri yang berada di bawah kain, iaitu bermula daripada lutut turun ke bawah, paha turun ke bawah sampai ke tapak kaki. Itu juga boleh untuk sang suami bersedap-sedapan di situ dalam keadaan sang isteri dalam keadaan haid. Rawahu Abu Daud. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan hadis ini adalah hadis yang kuat yang boleh dijadikan sebagai sumber untuk dikeluarkan hukum hakam daripadanya. Wa jaa annahu qala isna'u kulla shay'in illa nikah ay al-wat'a, rawahu Muslim. Datang juga bahawa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, isna'u kulla shay'in illa nikah. Rasulullah menjelaskan bahawa sewaktu sang isteri dalam keadaan haid, maka apa kata Nabi kepada para suami ketika itu, isna'u kulla shay', buatlah apa saja yang kamu ingin lakukan terhadap tubuh isterimu itu, ya silakan, melainkan hanya an-nikah. Isna'u kulla syai'in illa nikah, melainkan hanya an-nikah, iaitu al-wat'u, iaitu al-wat'u, iaitu menggunakan kemaluan untuk tujuan bersedap-sedapan. Isna'u kulla syai'in illa nikah ay al-wat'ah. Okey. Okey, kalimah al-wat'u ini sebenarnya dia boleh difahami dengan pelbagai makna. Nabi sebut illa nikah, melainkan hanya nikah. Nikah yang dimasukkan di sini, apa maksud Nabi? Maka di sini disebut dalam teks ayat itu al-wat'u. Maksud an-nikah di sini iaitu al-wat'u, iaitu hub, iaitu kalau ikut asal kalimah al-wat'u adalah merujuk kepada memasukkan kemaluan lelaki itu ke dalam kemaluan sang isteri. Itu yang difahami daripada al-wat'u. Okey. Jadi berdasarkan hadis ini, lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan, melainkan yang tidak boleh hanyalah al-wat'u, iaitu memasukkan kemaluan kamu ke dalam kemaluan sang isteri. Jadi hadis yang kedua ini menunjukkan kalau sang suami sebagai contoh
ingin bersedap-sedapan di bahagian peha sang isteri, maka ia dibenarkan berdasarkan hadis yang kedua. Tetapi kalau merujuk kepada hadis yang pertama, apabila ditanya apa yang halal bagi seorang lelaki daripada isterinya, maksud dia apa yang boleh dilakukan, kata Nabi, adalah apa sahaja bahagian tubuh sang isteri yang berada di atas kain. Maksudnya bahagian peha diharamkan oleh hadis yang kedua ini untuk sang suami bersedap-sedapan dengan isterinya yang sedang dalam keadaan haid di bahagian peha. Jadi ketika inilah akan berlaku percanggahan secara zahir antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, iaitu pada bahagian di antara pusat dan lutut, selain daripada memasukkan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan sang isteri, selain daripada itu, contoh memegang peha sebagai contoh, adakah ianya dibenarkan oleh syariat ataupun tidak? Kalau merujuk kepada hadis yang pertama, ianya diharamkan kerana ia berada pada kawasan yang ditutupi oleh kain. Sedangkan kawasan yang dibenarkan hanya berada di atas kain, iaitu bermula daripada pusat naik ke dada, naik ke tengkuk, naik ke kepala. Tetapi kalau merujuk kepada hadis yang kedua pula, hadis yang kedua menunjukkan bahawa yang diharamkan hanya satu sahaja perbuatan. Sewaktu sang isteri sedang dalam haid, yang tidak boleh hanyalah bersetubuh. Bersetubuh semata-mata yang tidak dibenarkan. Adapun selain daripada bersetubuh, walaupun di kawasan antara pusat dengan lutut, berdasarkan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ini, dibenarkan. Jadi ketika ini berlaku pertemuan di mana, iaitu di kawasan di antara pusat dengan lutut, adakah ia dibenarkan oleh syariat untuk sang suami bersedap-sedapan di situ ataupun tidak? Di sinilah berlaku pertembungan di antara dua hadis ini. Dalam masa yang sama, si mujtahid tidak mendapati hadis pertama merujuk kepada situasi yang khusus, berbeza dengan hadis yang kedua yang merujuk kepada situasi yang khusus yang lain. Sebaliknya, yang berlaku pada sang mujtahid adalah hadis pertama dengan hadis kedua merujuk kepada hubungan bersedap-sedapan antara suami dengan isteri ketika sang isteri dalam keadaan haid. Itu saja. Maksudnya situasi yang sama. Okey, kalau begitu, mana satu yang lebih awal? Adakah Nabi sebut mafaqal izar pada tahun, katakan tahun 2 Hijriah, manakala hadis yang kedua pula Nabi sebut pada tahun 5 Hijriah? Kalau kita tahu begitu, jadi kita akan berpegang dengan hadis yang kedua sebab dia yang paling lewat. Sebagai contoh, bila dikaji, para mujtahid tidak mendapati tarikh ucapan Nabi pada mafaqal izar tu pada tahun yang keberapa, bulan yang apa. Manakala isna'u kulla syai'in nikah juga tidak diketahui pada tahun yang keberapa dan pada bulan yang keberapa. Maka ketika itu, apabila sang mujtahid tidak mendapati cara nak menggabungkan di antara dua dalil, dalam masa yang sama tidak diketahui tarikh ucapan ini bila berlaku, maka apa yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid? Dia kena angkat tangan. Dia kena menyatakan bahawa dia tidak mampu. Kalau orang tanya, Syekh, boleh atau tidak saya bersedap-sedapan di antara pusat dengan lutut? Si mujtahid kena kata, saya tidak tahu, kerana ada dua hadis yang bertembung yang kedua-duanya kuat. Apabila kedua-duanya bertembung dalam keadaan saya tak tahu nak menggabungkan, maka kedua-duanya akan gugur sebagai dalil bagi saya. Maka saya tidak boleh memilih dalil yang pertama atau memilih dalil yang kedua secara asal pilih saja. Maka apa yang perlu dibuat oleh mujtahid? Mujtahid kena merujuk dalil lain. Adakah di sana ada dalil lain yang dalil itu menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertembung tersebut? Okey, wa jaa annahu sallallahu alaihi wasallam qala isna'u kulla syai'in illa nikah ay al-wata'a, rawahu Muslim. Wa min jumlatihi bal wa min jumlati dhalik al-istimta' bima tahta al-izar fata'arada fihi al-hadithan. Maka kata Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam menghuraikan kalam Imam Al-Mahalli, di antara jumlah tersebut, di antara
kawasan yang ditunjukkan oleh hadis yang kedua bahawa ia adalah kawasan yang halal bagi suami untuk bersedap-sedapan di situ sewaktu sang isteri dalam keadaan haid adalah al-istimta' bima tahtal izar. Bersedap-sedapan pada kawasan yang berada di bawah izar, di bawah kain. Bersedap-sedapan pada bahagian yang berada di bawah kain. Maksud yang dimaksudkan di bawah kain ni iaitu kawasan bermula daripada pusat pergi ke lutut. Maksudnya kawasan yang disebut di bawah kain ni iaitu kawasan yang ditutupi oleh kain. Sebab boleh juga difahami dengan satu lagi kefahaman, iaitu apa yang berada di bawah kain iaitu bermula pada lutut sampai ke kaki. Tapi yang dimaksudkan oleh Imam Al-Khattab di sini, apa yang dimaksudkan di bawah kain di sini adalah merujuk kepada apa yang ditutupi oleh kain sarung, iaitu bermula daripada pusat sampai ke lutut. Bermula dari pusat itu kawasan kemaluan dan juga kawasan peha. Melainkan hanya yang tidak boleh, yang pastinya tidak boleh adalah melakukan hubungan jenis itu. Hubungan persetubuhan itu diharamkan berdasarkan hadis yang kedua. Tetapi hadis yang kedua ini menunjukkan antara benda yang dibolehkan adalah bersedap-sedapan pada kawasan yang berada di bawah kain, iaitu bermula daripada pusat sampai ke lutut. Dan ia bertembung dengan hadis yang pertama tadi, kerana hadis yang pertama menyatakan yang hanya boleh adalah di atas kain, iaitu bermula daripada pusat naik ke atas badan sang isteri sehingga ke kepala. Maka ketika itu fata'arada fihil hadithan, maka dua hadis ini pada lokasi tersebut, iaitu lokasi daripada pusat sampai ke lutut, maka pada lokasi ini kedua-dua hadis ini telah saling bertembung. Kerana hadis pertama menyatakan, difahami daripada hadis yang pertama, bahawa apa yang berada di antara pusat dengan lutut diharamkan untuk si suami bersedap-sedapan di situ. Manakala berdasarkan hadis yang kedua pula, kawasan di antara pusat dengan lutut dibenarkan untuk sang suami bersedap-sedapan di situ. Yang hanya tidak boleh adalah melakukan persetubuhan, iaitu maafkan saya, memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Okey. Jadi di sini pertembungannya berlaku. Lalu kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, farajjaha ba'duhum at-tahrima ihtiyata wa ba'duhum al-hilla li'annahu al-aslu fil mankuhah. Maka apabila dua hadis ini saling bertembung, sang mujtahid tidak boleh terus memilih hadis pertama atau dalil yang kedua. Maka kedua-duanya pada dirinya sudah gugur sebagai dalil. Jadi apa yang perlu dibuat? Dia perlu merujuk kepada apa saja dalil lain yang boleh menguatkan salah satu di antara dua dalil tersebut. Maka itu dipanggil at-tarjih, iaitu memilih salah satu di antara dua dalil tersebut berdasarkan dalil lain, berdasarkan adanya dalil lain. Dan kalau tak ada sebarang dalil yang lain, maka ketika itu sang mujtahid tidak boleh berijtihad, kerana dia tidak mendapati dalil pertama atau dalil yang kedua, dia tidak mendapati mana yang lebih kuat di antara dua dalil tersebut. Lalu sebahagian mereka, iaitu para mujtahid, telah menguatkan pengharaman. Maksudnya memilih untuk memilih hadis yang pertama, iaitu ma fawqal izar, iaitu mereka memilih hadis yang pertama yang menyatakan hanya yang dibenarkan berada di atas pusat, adapun bawah pusat, daripada pusat sampai ke lutut itu diharapkan. Atas dasar apa? Apa dalil mereka? Ihtiyatan, atas dasar lebih berhati-hati. Mereka mengambil sikap berhati-hati atas dasar kerana memang syariat datang meminta kita supaya berhati-hati. Contohnya dalam hadis yang biasa kita dengar, Rasulullah pernah bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jadi dalil ini adalah dalil mengatakan benda yang halal adalah jelas, benda yang haram adalah jelas. Antara halal dan haram tu akan ada benda-benda yang tidak pasti hukumnya, dan dia dipanggil sebagai al-mutasyabihat, benda-benda yang berlaku padanya keraguan.
Lalu faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa irdih. Siapa yang telah mengelakkan diri daripada melakukan perkara syubhat, dia telah menjaga maruahnya dan juga agamanya. Dan siapa yang telah melakukan perbuatan syubhat, dia telah jatuh di dalam perbuatan yang haram. Sebab dia telah melakukan satu perbuatan sedangkan dia tak tahu perbuatan itu halal atau haram. Jadi dalil ini sebagai contoh adalah dalil yang secara umum meminta kita supaya mengambil sikap berhati-hati. Kalau tidak pasti, maka sebagai fuqaha, sebagai contoh, atas dasar konsep hadis ini yang meminta kita supaya berhati-hati, dah di antara dua hadis ini yang lebih berhati-hati adalah berpegang dengan hadis yang pertama yang mengharamkan sebarang tindakan bersedap-sedapan di antara kawasan pusat sampai ke lutut. Wa ba'duhum al-hil. Sebahagian para fuqaha pula memilih hadis yang kedua. Hadis yang berbunyi isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja melainkan hanya nikah saja yang tidak dibenarkan. Atas dasar apa? Li'annahu al-aslu fil mankuhah. Atas dasar ianya adalah benda yang halal berdasarkan bahawa yang rajih al-aslu li'annahu ay li'anna al-hilla huwa al-aslu fil mankuhah. Kerana penghalalan itu, kehalalan itu adalah merupakan al-aslu, iaitu merupakan yang paling rajih, paling kuat pada wanita yang telah dinikahi. Maksudnya apabila seorang wanita itu sudah dinikahi, maka secara konsepnya, secara asasnya, maka dia seluruh jasadnya adalah dibenarkan untuk dilakukan tindakan bersedap-sedapan oleh sang suami. Maka berdasarkan konsep nikah itu membenarkan, bukan mengharamkan, maka ia bertepatan pula dengan hadis yang kedua yang mana ia membenarkan untuk sang suami bersedap-sedapan di antara kawasan pusat sampai ke lutut, melainkan hanya yang tidak boleh adalah bersetubuh semata-mata. Adapun untuk memegang peha contohnya dibenarkan. Jadi di sinilah kita lihat, oh subhanallah, di sinilah berlaku khilaf di kalangan para ulama. Kalau ikut dalam mazhab Imam Syafi'i contohnya, Imam Syafi'i berpendirian mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang dianggap muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak dibenarkan. Tapi ada satu lagi pandangan yang membenarkan. Kita di sini tahulah macam mana pandangan ini keluar, kerana mereka berbeza di dalam memilih dua hadis ini, kerana mereka ada yang lebih cenderung untuk mengambil konsep berhati-hati lalu dia akan mengharamkan, ada yang lebih cenderung untuk mengambil konsep keharusan sang suami untuk melakukan apa saja terhadap isterinya dari sudut hubungan intim. Okey, selesai dari segi perbahasan itu dah. Sebenarnya perbahasan ini juga telah kita bincangkan pada minggu lepas. Cuma saya ulang kembali kerana ia sangat berkait dengan apa yang kita tak baca minggu lepas, tetapi akan dibincangkan dalam pertemuan ini. Okey, seterusnya kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, wal awwalu huwa al-mashhuru indana wa inda Syafi'iyah. Yang pertama iaitu tarjih yang pertama iaitu pandangan yang mengharamkan seorang suami untuk bersedap-sedapan di antara kawasan pusat sampai ke lutut, itu adalah yang masyhur. Itu adalah pandangan yang masyhur di sisi kami dan di sisi para ulama Asy-Syafi'iyah. Di sisi kami maksud dia di sisi para ulama Al-Malikiyah, di sisi ulama yang dalam mazhab Imam Malik. Sebab pengarang kitab kita ini iaitu Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, beliau bermazhab dengan mazhab Al-Imam Malik dari segi fiqahnya. Maka beliau menyatakan bahawa apa yang disebut oleh Imam Al-Mahalli tadi, yang menyatakan ada pandangan yang mengharamkan, ada pandangan yang mengharuskan, yang membenarkan. Pandangan yang mengharamkan itu adalah pandangan yang masyhur, dan ia adalah pandangan ulama-ulama Malikiyah dan juga ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Wa qala bihi Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa jama'atu minal ulama. Bahkan bukan sekadar mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Imam Malik saja, bahkan Imam Abu Hanifah tu sendiri secara peribadi dan juga beberapa orang ulama yang lain juga berkata dengan pandangan yang sama, iaitu pandangan yang mengharamkan.
Jadi saya tak langsung Imam Al-Khattab nak menyatakan pandangan yang lebih kuat sebenarnya adalah pandangan yang mengatakan haram untuk sang suami bersedap-sedapan di antara kawasan pusat dengan lutut. Tapi kalau ikut pendapat peribadi Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi berpendirian bahawa ianya dibenarkan. Kalau ikut pendirian Imam An-Nawawi, kalau saya tak silapnya, bagi Al-Imam An-Nawawi, kalau saya tak silapnya, beliau berpandangan bahawa tidak menjadi masalah untuk sang suami bersedap-sedapan di antara pusat dengan lutut. Cuma yang tak bolehnya adalah melakukan persetubuhan sahaja. Okey, selesai perbahasan itu, dan ini juga telah dibincangkan dalam pertemuan lepas. Yang kita nak masuk dalam pertemuan hari ini adalah sambungan ucapan ini. Wa waqa'a fi kalami syarihi ba'da dzikril hadis tsani wa min jumlati dzalikal wat'u fi ma fawqal izari fayata'aradu fihi al hadisan. Imam Al-Khattab Al-Maliki sekarang ingin mengkritik ayat yang ada dalam kitab Syarhul Jalalil Mahalli ala Matni Waraqat Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Sebab kita faham kitab Qurratul Aini adalah huraian kepada kitab ini, iaitu kitab Imam Al-Mahalli. Jadi kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, yang berlaku pada ucapan asy-syarih, iaitu yang berlaku pada ucapan ulama yang menghuraikan matan al-waraqat. Siapa yang beliau maksudkan adalah Al-Imam Al-Mahalli. Jadi yang telah berlaku di dalam ucapan ulama yang mengarangkan matan waraqat ini, yang menghuraikan matan waraqat ini, iaitu Imam Al-Mahalli, selepas beliau menyebut hadis yang kedua. Apa hadis kedua? Isna'u kulla syai'in illa nikah. Apa yang disebut oleh Imam Al-Mahalli, wa min jumlati dzalika al-wat'u fima fawqal izari fayata'aradu fihi al-hadisan. Apa yang disebut oleh Imam Al-Mahalli selepas beliau mendatangkan hadis yang kedua, apa ucapan Imam Mahalli? Kata Imam Al-Khattab, Imam Mahalli kata, di antara jumlah tersebut, jumlah perbuatan yang dibenarkan untuk dilakukan oleh seorang suami tatkala isterinya dalam keadaan haid, berdasarkan hadis yang kedua, adalah al-wat'u fima fawqal izar, melakukan al-wat'u, bersedap-sedapan pada apa yang berlaku, apa yang berada di atas kain, iaitu bermula daripada pusat, naik ke dada, naik ke tengkuk, naik ke kepala. Jadi kalau kita perasan, kata Imam Al-Khattab Al-Maliki lagi, sambungan ucapannya fayata'aradu fihi al-hadisan. Lalu kedua-dua hadis ini telah bertembung. Okey, sebentar ya. Baby menangis. Sekejap ويريد اللبن تقريبا ولا أراد يرضع. Jadi kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, kalau balik kepada kitab Syarhul Jalalil Mahalli yang ditulis dalam Syarhul Al-Mahalli selepas disebut hadis yang kedua adalah wa min jumlati zalikal wat'u fi ma fawqal izar fayata'aradu fihi al-hadisan. Di antara perkara jumlah tersebut, iaitu perkara yang dihalalkan untuk dilakukan oleh seseorang suami kepada isterinya suatu sang isteri dalam keadaan haid, berdasarkan hadis yang kedua adalah al-wat'u fi ma fawqa al-izar. Al-wat'u, kalau ikut asal terjemahan al-wat'u, iaitu memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan sang isteri. Tapi al-wat'u di sini maksud dia al-istimta'. Al-wat'u di sini bermaksud al-istimta', bersedap-sedapan, bersedap-sedapan pada kawasan, sama ada, bukan memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan, walaupun kalimah al-wat'u itu merujuk kepada makna itu secara zahir,
Tapi yang dimaksudkan dalam petikan Imam Al-Mahalli, begitu juga dengan Imam Al-Hattab Al-Maliki, al-watu' yang dimaksudkan di sini ada iaitu al-istimta', iaitu bersedap-sedapan. Jadi dalam teks Imam Al-Mahalli disebut di antara benda yang dibenarkan adalah bersedap-sedapan pada apa yang berada di atas kain, iaitu bermula daripada pusat, naik ke dada, naik ke tengkuk, naik ke kepala. Lalu kata Imam Al-Mahalli, kedua-dua hadis ini telah bertembung. Lalu apa kritikan yang ingin dinyatakan oleh Imam Al-Hattab terhadap Imam Al-Mahalli? Wal-zahiru annahu sahun. Secara zahirnya ianya adalah satu kelalaian, satu kesilapan. Iaitu pada ucapan apa? Fima fawqal izar. Iaitu apa yang berlaku di atas kain. Sebab tu kalau kita perasan dalam teks Imam Al-Hattab, dalam beliau menyatakan perbahasan ini, beliau tukar teks Imam Mahalli. Kalau ikut teks yang sebetul-betulnya, saya bacakan berdasarkan syarah Imam Mahalli di sini. Kalau ikut dalam teks Imam Mahalli sebut wajaa annahu qala isna'u kulla syai'in illa nikah ay al-wat'a, rawahu Muslim. Wa min jumlatihi al-wat'u fi ma fawqa al-izari fata'arada fihi farajjaha ba'duhum at-tahrim ihtiyatan wa ba'duhum al-hil li'annahu al-aslu fil mankuhah. Jadi kalau ikut teks Imam Al-Mahalli disebut fata'arada fihi, dan disebut sebelumnya wa min jumlatihi al-wat'u fi ma fawqa al-izari. Tapi kalau kita tengok teks Imam Al-Hattab, tadi beliau sebut apa dia? Wajaa annahu qala isna'u kulla syai'in ila nikah ay al-wat'a, rawahu Muslim. Wa min jumlati dzalika al-istimta'u bima tahtal izari. Jadi beliau tukar. Kalau ikut Imam Al-Mahalli, wa min jumlatihi al-wat'u fi ma fawqal izari. Al-wat'u pada apa yang berada di atas kain. Imam Al-Hattab tukar kalau Imam Mahalli dengan menyatakan di antara yang dibenarkan adalah al-istimta' bima tahtal izari. Bersedap-sedapan, antara benda yang dibenarkan adalah bersedap-sedapan pada apa yang berada di bawah kain, bukan di atas kain. Imam Mahalli tulis di atas kain, iaitu daripada pusat naik ke atas. Imam Al-Hattab tukar kepada yang dibenarkan adalah bersedap-sedapan di bawah kain, iaitu bermula daripada pusat sampai ke lutut. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, kata beliau secara zahirnya ianya adalah satu kelalaian, kesilapan tanpa sengaja. Tengok ya tuan-tuan, dalam ilmu tidak menjadi masalah untuk seseorang mengkritik seseorang yang lain, tetapi penuh dengan adab. Tengok sini, wazahiru, secara zahirnya, apa yang saya nampak, mungkin orang lain nampak Imam Al-Mahalli yang betul. Tapi apa yang zahir pada saya, wazahiru ay wazahiru li, apa yang zahir pada saya itu adalah sahwun, satu kelalaian, satu ketidaksengajaan. Maksudnya sabqul qalam, ketidaksengajaan, tertulis, nak tulis tahtal izar tetapi tertulis fawqal izar. Jadi ini satu kesilapan tanpa sengaja, dan pada saya ia satu kesilapan. Maksudnya kata Imam Al-Hattab, beliau ingin menyatakan sebenarnya Imam Al-Mahalli nak tulis fima tahtal izar. Benda yang dibenarkan adalah apa yang berada di bawah, tahta al-izar, apa yang ada di bawah kain, iaitu bermula daripada pusat sampai ke lutut. Tetapi masa nak tulis kalimah tahta tu berlaku as-sahwu, iaitu berlaku ketidaksengajaan, tertulis lain sedangkan yang ingin ditulis adalah lain. Dan ini memang kerap berlaku kepada para penulis. Saya sendiri pun kadang-kadang nak tulis satu benda, kita nak tulis satu benda, tetapi yang berlaku kita pergi tulis benda yang bercanggah dengan apa yang kita inginkan. Jadi di sini satu nilai adab yang sangat tinggi yang kita dapat belajar, bahawa yang pertama, bukanlah maksudnya kita mencintai seseorang alim itu bermaksud kita sampai tidak boleh mengeluarkan kritikan secara ilmiah. Dan saya pengalaman belajar di Al-Azhar Al-Syarif kali ini biasa. Kalau dalam kita mengaji dengan para masyayikh, suatu para masyayikh membentangkan, maka tidak menjadi masalah untuk sang murid yang sedang belajar
mengajukan persoalan walaupun persoalan yang diajukan itu adalah untuk menyatakan bahawa seakan-akan sang guru sudah mengeluarkan satu kenyataan yang tidak tepat. Benda itu dianggap biasa, tidak dianggap satu sikap kurang ajar atau sikap tidak beradab. Itu tidak dianggap sebagai satu sikap tidak beradab. Maknanya tak ada masalah seorang murid menyatakan, bagi saya wahai guru, apa yang anda sebut tadi itu yang saya faham ia yang tidak benar. Benda itu biasa berlaku. Dan para guru pula tidak menganggap ia satu masalah. Maka para guru biasanya bila sang murid menyatakan bahawa apa yang disebut oleh sang guru itu tidak benar, maka sang guru tanya, okey, apa buktinya? Dengan penuh harmoni dan penuh kasih sayang, tidak pula sampai si guru tu halau nak murid keluar sebab tak dengar cakap dia, tak. Di sini kita dapat belajar kerana para ulama itu menyedari bahawa konsep maksum itu hanya ada pada para rasul. Suasana tidak berlaku kesilapan sama sekali itu hanya adalah berlaku pada para nabi dan para rasul. Adapun kepada para ulama, walaupun mereka itu seorang yang pakar dalam bidangnya, yang kepakaran itu kebiasaannya akan menunjukkan tidak berlaku kesilapan kerana mereka adalah orang yang pakar, tetapi ia tidak memustahilkan untuk berlaku kesilapan. Jadi bagi Imam Al-Khattab Al-Maliki, Imam Al-Mahalli sudah tersalah, tanpa sengajalah sudah tersalah di dalam menulis kenyataan ini. Maka dengan sebab itu Imam Al-Khattab menukar daripada fauqal izar, beliau tukar kepada tahtal izar. Daripada asalnya Imam Mahalli sebut benda yang dibenarkan adalah bersedap-sedapan pada bahagian atas kain, ditukar ayat ini kepada benda yang dihalalkan berdasarkan hadis yang kedua tadi, isna'u kulla syai'in ila nikah, yang dimaksudkan adalah bersedap-sedapan yang dibenarkan adalah pada bahagian yang berada di bawah kain, iaitu bermula daripada pusat sampai ke lutut. Adapun daripada lutut sampai ke kaki itu memang tak ada masalah dah. Yang diperbincangkan, yang diperdebatkan adalah kawasan daripada pusat sampai ke lutut itu, adakah apabila sang isteri ketika sedang haid, boleh tak sang suami bersedap-sedapan pada bahagian tubuh si isteri daripada pusat sampai ke lutut. Okey. Kemudian kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, wa zahir annahu sahun, fa innama fawqa al-izari yajuzu al-istimta'u bihi biittifaqil ulama. Jadi kata Imam Al-Khattab, mengapa saya mengatakan itu adalah satu kesilapan secara zahirnya? Ini kerana sesungguhnya apa sahaja yang telah berada di atas kain, iaitu kawasan tubuh sang isteri, bermula daripada pusatnya naik ke atas sampai ke kepala, itu yajuzu al-istimta'u bihi biittifaqil ulama. Itu memang sebenarnya adalah kawasan yang boleh untuk sang suami bersedap-sedapan dengannya berdasarkan kesepakatan para ulama. Maknanya di antara pusat sampai ke lutut, daripada pusat sampai ke kepala, maafkan saya, daripada pusat naik ke atas sampai ke kepala sang isteri, itu memang kawasan yang memang tidak ada khilaf di kalangan para ulama, tidak ada percanggahan pandangan di kalangan para ulama bahawa kawasan itu memang boleh untuk sang suami bersedap-sedapan dengan isterinya sewaktu sang isteri sedang dalam keadaan haid. Yang nak khilafnya di mana? Yang berlaku percanggahan pandangannya di mana? Daripada pusat sampai ke lutut. Jadi apa yang disebut oleh Imam Al-Mahalli itu seakan-akan bercanggah dengan kesepakatan para ulama. Kerana para ulama tak bincang pun isu daripada pusat sampai ke kepala boleh atau tidak. Memang boleh. Sepakat lagi para ulama. Jadi mengapa nak disebut bahawa hadis berlaku pertembungan di antara bersedap-sedapan daripada pusat sampai ke kepala, sedangkan ia tidak berlaku khilaf di kalangan para ulama. Qala an-Nawawi fi syarhi Muslimin bal haka jama'atun kathiratun al-ijma'a alaihi. Jadi Imam Al-Khattab nak menguatkan lagi bahawa memang para ulama telah bersepakat daripada pusat sampai ke kepala tidak ada khilaf, tidak ada percanggahan pandangan para ulama. Beliau berdasarkan ataupun menukilkan ucapan Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu ardahu di dalam syarah Al-Imam Muslim, yang mana dalam syarah Imam Muslim Nawawi kata apa?
bal haka jama'atun kathiratun al-ijma'a alaihi. Bahkan ramai para ulama telah menghikayatkan berlaku ijma', iaitu tak ada seorang pun para ulama yang sampai ke tahap ijtihad yang mengatakan sang suami diharamkan bersedap-sedapan daripada kawasan pusat sampai ke kepala. Tak ada. Semua ulama sepakat. Kata Imam An-Nawawi, ramai para ulama dalam karangannya menyatakan dengan jelas bahawa berlaku ijma', iaitu berlaku kesepakatan para ulama bahawa sang suami ketika sang isteri dalam keadaan haid, si suami boleh bersedap-sedapan daripada kawasan pusat sampai ke kepala. Jadi ini semua adalah kritikan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, kritikan beliau terhadap kesilapan yang pada beliau ia adalah satu kesilapan yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Mahalli dan didatangkan pula bukti. Bukan semata-mata tolak, tetapi didatangkan bukti. Mengapa beliau mengatakan berlaku kesilapan? Kerana kawasan itu tidak sepatutnya diperdebatkan. Ia adalah kawasan daripada pusat sampai ke kepala itu memang boleh bil ijma', boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kata beliau, sebenarnya Imam Mahalli nak sebut yang bertembungnya ataupun benda yang ingin dinyatakan yang haramnya adalah apa sahaja kawasan daripada pusat sampai ke lutut, tetapi tersilap tulis beliau sebut apa yang berada di atas kain, iaitu daripada pusat sampai ke kepala pula. Jadi apa yang disebut oleh Imam Al-Mahalli ini telah diperbetulkan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki di dalam Qurratul Ain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi adakah apa yang disebut oleh Imam Al-Hattab itu memang pasti betul? Wallahu a'lam. Sebab kita tahu Imam Al-Mahalli adalah seorang yang begitu teliti, sehingga para ulama begitu menyanjungi beliau kerana beliau seorang yang sangat-sangat teliti dalam ucapan beliau dan sangat-sangat sukar untuk dijumpai kesilapan di dalam kenyataan beliau. Jadi apa yang disebut oleh Imam Al-Hattab itu mungkin itu adalah apa yang terzahir pada beliau, tetapi tidak boleh dianggap memang pasti sudah tersilap Imam Al-Mahalli. Sebab ada juga kalau kita cuba nak fahami kalam Imam Al-Mahalli dengan betul, boleh sebenarnya, kerana dia akan pergi kepada kalimah al-wat'u. Apa perbahasan al-wat'u? Al-wat'u juga boleh memberi erti bersedap-sedapan menggunakan kemaluan. Al-wat'u juga boleh bererti bersedap-sedapan menggunakan tangan atau menggunakan apa saja pada bahagian tubuh sang isteri, maafkan saya. Jadi kalau kita faham al-wat'u yang dimaksudkan oleh Imam Al-Mahalli dalam ucapan beliau, wajaa annahu qala isna'u kulla syai'in illa nikah ay al-wat'a, rawahu Muslim, wa min jumlatihi al-wat'u fi ma fawqa al-izari fata'arada fihi. Kalau kita fahami al-wat'u dengan maksud bersedap-sedapan dengan sang suami menggunakan kemaluannya, maka ketika itu kalau kita fahami al-wat'u dengan maksud ini, maka ayat Imam Al-Mahalli tidak ada masalah. Kenapa? Dia akan pergi kepada makna dan sesungguhnya telah datang bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah apa sahaja melainkan yang tidak boleh hanyalah nikah. Apa dia nikah? Iaitu al-wat'u. Apa dia al-wat'u yang dimaksudkan di sini? Kalau kita faham dengan kefahaman tadi, al-wat'u iaitu sang suami menggunakan, dia bersedap-sedapan, maafkan saya, dia bersedap-sedapan pada tubuh sang isteri dengan menggunakan kemaluan lelakinya itu sendiri. Maksudnya dia bersedap-sedapan bukan dengan dia memegang dada isteri dengan tangannya ataupun dia memegang peha sang isteri menggunakan tangannya. Sebaliknya dia bersedap-sedapan dengan kemaluan di sini, maafkan saya. Okey. Maknanya al-wat'u di situ iaitu dia menggunakan kemaluan lelakinya itu untuk bersedap-sedapan. Jadi ia seperti sama dengan erti al-wat'u yang kita biasa faham, iaitu kemaluan sang suami
dimasukkan ke kemaluan sang isteri. Tapi kali ini al-watu' dengan maksud yang agak terperinci, iaitu kemaluan sang suami dimasukkan pada mana-mana tubuh sang isteri melainkan pada kemaluan. Dia masukkan juga kemaluannya, dia bersedap-sedapan juga menggunakan kemaluan lelakinya itu, tapi bukan dimasukkan kepada kemaluan sang isteri, tapi dimasukkan pada mana-mana bahagian tubuh sang isteri yang lain. Semestinya yang diharamkan juga adalah pada kemaluan belakang itu memang diharamkan, itu dipanggil liwat. Dan kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh Husri, beliau tidak suka kalimah liwat itu disebut. Beliau suka sebut syuzuz ataupun sudumi. Kerana liwat itu dia mengingatkan kita kepada Nabi Allah Lut alaihi salam, dan nama Nabi Lut itu adalah nama yang mulia. Dan bila sebut liwat, kita akan terus teringat kepada Nabi Lut, sebab Nabi Lut juga nama baginda lam wa ta. Liwat juga ada kalimah ini, jadi seperti tidak sesuai, kata guru saya, untuk digunakan kalimah liwat itu merujuk kepada perbuatan masukkan kemaluan ke kemaluan belakang itu, kerana ia dianggap mencemarkan nama seorang nabi. Jadi kalau guru saya sendiri, beliau tidak suka menggunakan kalimah liwat. Beliau tidak bersetuju dengan kalimah ini. Walaupun dalam bahasa Arab memang kalimah al-liwat itu memang ada. Beliau kata bagus lagi bahasa Inggeris dari sudut ini, kerana bahasa Inggeris tidak menggunakan kalimah liwat tapi menggunakan kalimah sodomi, merujuk kepada nama tempat kampung Nabi Lut itu, iaitu Sadum, kampung As-Sadum itu, yang terletak di Jordan. Jadi kalau kita fahami al-wat'u dengan maksud sang suami menggunakan kemaluannya untuk dimasukkan atau untuk digunakan sebagai alat bersedap-sedapan pada tubuh sang isteri, maka kata Imam Al-Mahalli, wa min jumlatihi al-wat'u fima fawqal izar. Jadi yang termasuk di dalam benda yang diharamkan oleh hadis yang kedua adalah al-wat'u, iaitu menggunakan kemaluan pada apa saja tempat yang berada di antara pusat sampai ke kepala. Maknanya kalau berdasarkan hadis kedua ini, dengan kefahaman bahawa nikah adalah merupakan al-wat'u, iaitu al-istimta' bizzakar, bersedap-sedapan menggunakan kemaluan lelaki, maka ianya akan menunjukkan juga, hadis kedua ni akan menunjukkan juga bahawa antara perkara yang diharamkan oleh seorang, diharamkan ke atas seorang suami sewaktu isterinya dalam keadaan haid, iaitu dia menggunakan, sang suami menggunakan kemaluan lelakinya itu untuk dimasukkan kepada mana-mana bahagian daripada pusat sampai ke kepala sang isteri. Atau dia menggunakan kemaluannya untuk diletakkan pada mana-mana bahagian tubuh sang isteri, bermula daripada pusat sampai ke kepala. Secara begitu, maafkan saya perbahasan ini agak sensitif sikit, tapi supaya kita dapat memahami kitab ini dengan baik. Jadi ketika itu fata'arada fihi. Kalau kita fahami dengan kefahaman ini, maka kata Imam Al-Mahalli akan berlakulah pertembungan di antara dua hadis. Kerana hadis yang pertama, iaitu ma fawqal izar, hadis ini menunjukkan sang suami sekiranya mahu bersedap-sedapan dengan sang isteri sewaktu si isteri sedang dalam keadaan haid, dia dibolehkan untuk bersedap-sedapan, sama ada dengan tangan dia ke, dengan lututnya ke, atau dengan kemaluannya sendiri untuk diletakkan pada badan sang isteri, bermula daripada pusat sampai ke kepala. Jadi bila suami nak pegang pipi isteri, ya silakan. Atau maafkan saya, apabila si suami mahu meletakkan, meletakkan kemaluannya pada pipi sang isteri atau pada mana-mana kawasan daripada pusat sampai ke kepala, kalau ikut hadis yang pertama dibenarkan. Tetapi kalau merujuk kepada hadis yang kedua, yang Nabi katakanlah, lakukanlah apa sahaja melainkan nikah. Nikah saja yang haram. Dan nikah perlu difahami dengan maksud al-wat'u, iaitu dengan maksud al-wat'u pula adalah menggunakan kemaluan. Menggunakan kemaluan untuk bersedap-sedapan. Maka ketika itu berdasarkan hadis yang kedua, sang suami diharamkan untuk menggunakan kemaluan lelakinya untuk diletakkan pada mana-mana bahagian badan sang isteri ketika sang isteri dalam keadaan haid, bermula daripada pusat sang isteri sampai ke kepala sang isteri. Maka ketika itu bertembung di antara dua
dalil. Jadi kalau kita fahami dengan maksud ini, tidak berlakulah kesilapan pada ucapan Al-Imam Al-Mahalli. Tetapi bagi Imam Al-Hattab Al-Maliki, kesilapan berlaku kerana apa? Kerana beliau memahami al-wat'u yang dimaksudkan oleh Imam Al-Mahalli adalah al-istimta', iaitu bersedap-sedapan. Asal bersedap-sedap, maksudnya bersedap-sedap dengan menggunakan jari. Sang suami menggunakan jarinya lalu diletakkan pada bahagian tubuh sang isteri daripada pusat sampai ke kepala. Atau sang suami menggunakan kemaluannya sendiri daripada pusat sampai ke kepala. Maka berdasarkan kefahaman al-watu adalah al-istimta', bukan dengan masuk al-istimta'u bizakar. Maka berdasarkan kefahaman al-watu adalah al-istimta', maka bagi al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, ayat al-Imam Al-Mahalli sudah berlaku kesilapan. Kerana tidak menjadi masalah untuk seseorang suami menggunakan kemaluannya ataupun menggunakan jari-jari jemarinya untuk dia bersedap-sedapan, untuk dia memegang badan isteri atau meletakkan kemaluannya pada badan isteri bermula daripada pusat sampai ke kepala. Tapi kalau kita fahami dengan masuk al-wat'u adalah al-istimta'u biz-zakar, bersedap-sedapan dengan sang suami menggunakan zakarnya untuk diletakkan pada kawasan badan isteri bermula daripada pusat sampai ke kepala, maka ketika itu kalau kita fahami al-wat'u dengan erti ini, maka memang berlaku pertembunganlah di antara hadis pertama dengan hadis yang kedua. Jadi nak katanya ucapan Imam Al-Mahalli kalau kita fahami dengan dari satu sudut, ya betul, tak ada masalah. Tapi kalau kita fahami dengan satu sudut yang lain, ia adalah berlaku kesilapan. Dan bagi Imam Al-Hattab, beliau mendapati kalam Imam Al-Mahalli ini ada kesilapan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sambungan sedikit lagi daripada perbahasan kita pada hari ini. Wa in ulima tarikh nusikha al-mutaqaddimu bil mutaakhir kama taqaddama fi hadisi ziyaratil kubur. Sekiranya diketahui tarikh. Tadi cerita dia yang contoh macam kita bawa tadi pasal isu bersedap-sedapan tadi, itu pada satu perbahasan, iaitu apabila dua dalil yang berstatus khas, kedua-dua dalil berstatus khas saling bertemu antara satu sama lain dalam keadaan si mujtahid tak tahu macam mana nak menggabungkan di antara dua dalil. Dalam masa yang sama si mujtahid juga tidak tahu mana satu yang lebih awal, mana satu yang lebih terkemudian. Itu perbahasan yang telah selesai dibincangkan. Okey, perbahasan yang seterusnya. Kalau si mujtahid mendapati dua dalil khas yang bertembung, dalam masa yang sama dia tidak mendapati cara untuk menggabungkan kedua-dua dalil tersebut, tetapi dia tahu mana satu yang awal, mana satu yang kemudian. Jadi adakah dia juga tidak boleh berijtihad? Melainkan terpaksa tunggu dalil yang seterusnya? Jawapannya tidak. Kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kalau si mujtahid mengetahui tarikh, mana satu dulu, mana satu kemudian, maka apabila dua-dua dalil itu khas dan bertembung dan tidak mampu untuk digabungkan, cuma diketahui mana yang dahulu, mana yang kemudian, maka hendaklah si mujtahid berpegang dengan dalil yang terkemudian dan berijtihad berdasarkan dalil yang kedua, dalil yang paling lewat, bukan menggunakan dalil yang lebih awal. Wa in ulimat tarikh, boleh juga kita baca wa in alima. Cuma baca alima, dia akan jadi takdir ay alimal mujtahidu at-tarikha. Ikutlah kita nak takdirkan macam mana. Wa in ulimat tarikhu nusikhal mutaqaddimu bil mutaakhir. Kalau sudah diketahui tarikh, maka kita tahu dalil pertama dengan dalil kedua yang saling bertembung ni, kita tahu mana yang datang lebih awal, mana yang datang lebih terkemudian. Maka ketika itu apabila tidak mampu untuk digabungkan, terus kita berpegang, si mujtahid adalah berpegang dengan dalil yang terkemudian, iaitu dengan menyatakan dalil yang lebih awal dimansuhkan oleh dalil yang lebih terkemudian. Memang menggunakan konsep an-naskhu. Kama taqaddama fi hadisi ziyaratil kubur. Sebagaimana yang telah lalu dibincangkan sebelum ini pada perbahasan hadis menziarahi kubur. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya satu ketika dahulu melarang kamu semua daripada menziarahi kubur. Maksudnya ada hadis yang Rasulullah pernah melarang para sahabat daripada menziarahi kubur. Tetapi dalam masa yang sama, hadis yang terkemudian menyatakan ala fazuruha.
maka kamu semua ziarahilah kubur. Jadi ada satu hadis yang membenarkan kita menziarahi kubur. Dalam masa yang sama, dulu Rasulullah pernah mengharamkan para sahabat daripada menziarahi kubur. Jadi menziarahi kubur diharamkan, dalam masa yang sama menziarahi kubur juga dihalalkan. Macam mana nak gabungkan? Tak mampu caranya. Okey, tahu tak mana dulu mana kemudian? Tahu. Mana yang dahulu? Nabi mengharamkan para sahabat menziarahi kubur. Mana yang lebih lewat? Nabi membenarkan para sahabat menziarahi kubur. Okey, kalau begitu kita terus pegang dengan hadis yang paling lewat, iaitu si mujtahid akan mengatakan kita dibolehkan untuk menziarahi kubur. Habis itu hadis yang pertama yang mengharamkan tu macam mana? Kita kata hadis yang pertama sudah mansukh, dimansuhkan oleh hadis yang membenarkan kita untuk menziarahi kubur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan insyaAllah dalam pertemuan akan datang minggu hadapan, kita akan masuk kepada perbahasan yang seterusnya. Kalau perbahasan sebelum ini, apa yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid kalau dia mendapati dua dalil yang kedua-duanya adalah am dalam masa yang sama bertembung. Dan kita juga telah mempelajari satu lagi keadaan yang lain, iaitu sekiranya yang bertembung itu adalah dua dalil yang khas dan bertembung. Pertemuan yang akan datang kita akan tengok pula kalau ada dua dalil yang bertembung, tetapi dalil yang pertama contohnya adalah khas, dalil yang kedua pula adalah am. Maka macam mana pula kita nak buat? Dua dalil ini bertembung, cuma salah satunya am, salah satu dalil am, salah satu dalil yang lain adalah khas. Jadi macam mana yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid ketika itu? InsyaAllah sekiranya ada usia, kita akan melihat perbahasan ini dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khaira, semoga diberkati Allah subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan semoga diberikan kefahaman yang baik di dalam memahami ilmu usulul fiqhi yang akan menunjukkan dan akan membawa kita kepada rasa ketakjuban yang begitu tinggi kepada para fuqaha kita yang mereka begitu teliti di dalam mendalami hadis-hadis hukum dan juga ayat-ayat hukum sebelum mereka menyatakan kepada kita akan ijtihad mereka yang sangat bermutu. Jazakumullahu khaira. Kita tangguhkan majlis kita dengan sama-sama berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.